Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah berapa? 1. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, akan tetapi apabila perempuan yang akan dinikahinya itu sulit untuk dilihat atau bahkan tidak dapat dilihat, boleh ia mengirimkan utusan. Itu seorang perempuan dipercayai agar ia dapat melihat dan menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan-perempuan yang akan dinikahinya itu. Sungguh agama Islam telah memberi kelapangan untuk melihat perempuan yang akan dinikahinya itu. Tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya. Meskipun melihatnya itu berkali-kali, asal tidak untuk bermain-main, dan tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam keadaan idah raja'iyah. Kita masih lagi menyambung tentang hukum meminang. Meminang ni hukumnya sunat je. Kalau nikah tak meminang pun sah juga. Tapi bila ditanya adakah setuju untuk berkahwin dengan dia, pihak perempuan setuju, dikira minang lah tu. Dia kata akan tetapi apabila perempuan yang akan dinikahinya itu sulit untuk dilihat atau bahkan tidak dapat dilihat, boleh ia mengirimkan utusan, iaitu seorang perempuan yang dipercayai, agar ia wakil itu dapat melihat dan menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dinikahinya itu. Minggu lepas kita dengar bahawasanya sunat melihat calon isteri, itu juga melihat calon suami. Bila dia kata sunat lihat kepada perempuan, perempuan sunat melihat pada bakal suami. Jangan tak tengok. Gua ni ilmu setuju tak tu? Anak puan ni tengok anda ayah, boleh belaka ayah tengok molek-molek pakai kenang lalu dah. Dah tak kenang nikah dah, susah. Jadi kita sendiri kita tengok afdal. Kerana Nabi suruh kepada Jabir, fanzur ilaiha, hendak kau pergi lihat kepadanya. Mungkin lagi tengok dulu. Tengok dulu. Jadi suruh tengok. Mana tengok sini saling melihat. Yang afdal sekali melihat di rumah dia. Ditengok di rumah. Lihat ni untuk dia lihat nak kenal orang. Kenal dah. Dah tengok lagi, tengok dah. Dah puas hati dah, setuju dah dah tengok dah. Jadi tujuan tengok, nak kenal dah. Mana kenal rupa lah. Nampak? Sebab tu sunat pergi lihat di rumah. Walaupun harus melihat di tempat lain. Katakan perempuan tu di kerja. Jadi kita tengok tempat kerja. Tempat kerja. Kita tengok dia nak ni perempuan ni kerja khani. Kita tengok turun pada kereta nak masuk dalam jabat, dia duduk dalam lori tengok. Dah dia bawa lori. Tengok gitu kira sunnah Nabi kau. Tapi niat nak nikah. Kalau kenang, faham? Di mana-mana sajalah, jangan di tempat perempuan itu membuka aurat. Tak boleh kita tengok. Kata mungkin tengok dah semalam. Tak imam. Janda tu kata, tengok dah ustaz. Tengok mana? Tengok masih dimandi. Kacau lah tengok gitu. Tengok gitu tak boleh. Nampak pasal itu masih dia buka aurat. Tengok masa di mana tempat hak dia tak buka aurat, di rumah, di pejabat.
Nak kedai kat dia kerja kat bandar, kerja apa pun. Dia tengok. Duduk situ dia pun tengok. Mun tengok dia tu tengok budak puang tu. Duduk gaul seming tu. Dan jadi apa pun tengok dia. Dak kalau kena nak nikah, tak benda-benda. Masing-masing punya apa tak ada orang puang gaul seming. Nak tukang sembelih kubah dia orang puang. Jangan main-main. Tak. Golok duk pinggang kamu. Tengok kalau boleh tu tak ketik atuk lagi. So golok duk pinggang kamu, tidur pun tak buang golok. Tengok. Jadi apabila datanglah ke rumah untuk melihat calon isteri, maka keluarlah perempuan itu dalam keadaan memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Bukan boleh buka selok kain. Dah boleh. Boleh buat ikut mana yang boleh lihat di rumah itu muka dan 2 pergelangan tangan. Walaupun dia memakai penutup muka dan sarung tangan, maka hendaklah dibuka akan penutup muka dan sarung tangannya. Faham? Sebab ni bukan pasar, di rumah. Lepas tu takat tu je lah. Hak lebih-lebih tu adat-adat lah. Adat-adat setempat. Dengan ditemani mahram. Jangan orang tu duduk seorang lah, rumah sewa. Lagi di rumah tengok niat nak nikah kalau kenang. Jadi keluarlah perempuan itu menunjukkan muka dan 2 pergelangan tangan. Nak tunjuk mana? Duduk depan tu. Lelaki duduk situ. Puan pun mak letak tubik ni. Siapa dah ni? Orang nak tengok mu ni. Tubik. Baru keluar. Baru berjuruh ni, tunggu atas tangga dah. Nampak tak? Congok dah atas tangga. Duduklah rumah tu. Mak letak tubik ni. Orang nak tengok mu ni. Tubik. Duduk situ. Selepok situ. Dah kita tengok lah. Jaci jamah. Nak tengok hari cilik. Tengok. Lenggok tengok. Boleh. Pasal ni bukan niat main-main nak kahwin. Dan harus perempuan itu mengangkat minuman dan makanan kepada lelaki yang mau melihat dia. Apa tu bik? Kat air dengan kayu kamak. Nampak tak? Tak ada benda lain dah. Dah mari kopak lagi. Akak air. Supaya dekat dengan bakal suami. Letak air situ. Lepas tu jangan tunggu congok situ. Masuk tak puas hati nak tengok lagi. Boleh tak makcik tengok kali lagi? Nampak? Panggil pula mek. Tak puas hati. Nampak? Tu baik pula sekali lagi. Tak ada apa-apa. Dan harus maknanya mengangkat, disuruh pihak lelaki menyuruh perempuan itu mengangkat kedua belah tangan. Boleh? Boleh tak akak tangan nak tengok? Akak tangan depan dia buat gitu. Bini kan ni kasut orang belek nak beli kasut. Kasut belek belek tapak, belek tali pula tak kenang. Dan ni dari jamah tengok buat tangan gini. Muka nampak dah. Depan ni tapak tangan dengan belakang tangan. Buat gitu. Hikmah dia melihat muka cukup untuk melihat kecantikan perempuan itu dan maknanya warna kulit tubuhnya. Rifna. Mana kalau perempuan itu mukanya putih, jarang tubuh hitam. Mereka dia lah mocak tu tak tahu. Cak di beda. Dah kalau muka putih, maknanya tubuh putih. Kalau tubuh hitam, muka hitam. Dia bukan macam mawar tubuh hitam muka putih. Ni warna kulit. Dan tangan mewakili saiz badan. Tunjuk jari. Sebab jari, kalau jari tu halus panjang-panjang, biasanya dia tidak gemuk. Jarinya halus panjang-panjang itu jari, tengok molek. Berat dia dalam 49 kilo. Halus jari. Lengang-lengang ni halus. Kalau sedang ini
macam kita ni, ada 60 kilo. Nampak tak? Kalau dekat buku ni kepek, lepas tu kat ni gelembung. Tu dalam 100 lebih. Faham tak? Jadi tak payah timbang. Jadi takut bawa nimbang pula. Ni kenapa pula nak timbang, nak tahu berat. Tak payah tengok ni erti dah. Tapi hak spek hak lebih lagi pergi rumah. Tu lebih tepat lagi tahu dengan poin-poin kilo boleh tahu habis. Tu maksud ni, faham? Tu hikmah ada belaka. Kemudian dia kata jika tiada dapat pergi melihat, tak boleh nak balik, jauh, kerja di Sabah, wakil kat orang, boleh wakil, boleh wakil, sama ada wakil itu kepada mahram suami, pengantin lelaki ataupun kepada seorang wanita yang dipercayai, boleh. Jadi orang lelaki boleh tengok, ayah dia pergi tengok, boleh, ayah pergi tengok pasal anak kata pihak perempuan suruh mari tengok segera. Sebab bulan depan ada orang lain nak tengok pula kan. Jadi dia tak boleh nak cuti, bulan depan ni baru boleh balik. Jadi wakil ke ayah lah. Ayah tolong pergi tengok lah. Wakil. Guna-guna khabar kita. Tu wakil molek. Ayah dia pun tengok, kenang. Ni kau dengan ayah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa pasal bukan tunang kan, baru tengok baru. Ganah juga tu Imam. Tetapi jika melihat lain daripada muka dan dua pergelangan tangan, hendaklah wakil itu muslimat. Ni tak boleh lelaki lah. Umpama dia nak suruh tengok keting. Keting tak boleh tengok orang lelaki. Wakil perempuan boleh tengok betis ke puang, boleh. Nampak? Kerana Nabi pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, menghantar wakil seorang muslimat nak melihat kepada perempuan. Nabi ajar, atau wakil kalau nak lebih pada tu, nak tengok belakang yang bukan aurat sesama perempuan, nak tengok leher, nak tengok lengan, nak tengok betis, wakil perempuan. Nampak? Dan Nabi pesan kepada wakil, kepada pengantin itu, suruh pesan kepada wakil, syammi famaha, maknanya hidu bau mulutnya. Boleh. Wakil mari dah mari buat dia pula wakil ni, dia pengantin lelaki suruh hidu bau mulut. Pengantin perempuan pun nguak sekali depan tu. Dah oleh baru sudah ratah jering. Rebah nerak tu wakil. Wa ila ibtah, dan kepada maknanya betis dan ketiak. Tiak boleh tiung kau. Ada tiak usung bini tok laki paku kering dah tidur malam. Jadi hak lebih, tapi tak boleh barak antara pusat dan lutut. Tu aurat walaupun sama perempuan. Nak tengok keting, nak tengok siku, nak tengok apa benda ni, rambut, tak takut orang kata kepala botak angkat semek ni. Dia sungguh kedok. Buka tudung, wakil perempuan tengok, ada rambut. Boleh. Kemudian dia haram menceritakan kepada orang lain, melainkan kepada bakal pengantin lelaki sahaja. Nampak oi? Tetapi yang hanya boleh dilihat hanya muka dan dua telapak tangannya. Meskipun melihatnya itu berkali-kali, asal tidak untuk main-main. Tengok acak tak apa, esok mari pula, tak puas hati. Lusa mari pula, puas hati lah 3 kali tengok. Tapi jangan bermain-main, haram. Menyusah kat orang. Dan tidak boleh meminang perempuan yang sedang dalam keadaan edah raja'iyah. Perempuan dalam edah raja'iyah tak boleh pinang, sebab dia isteri orang. Nampak? Isteri orang. Edah ni maknanya perempuan yang dalam edah, perempuan yang telah kena cerai. Sama ada kena cerai hidup atau cerai mati. Tapi bila sebut edah raja'iyah, maknanya edah itu boleh dirajak. Raja'iyah makna rajak. Sebab talak ni ada dua.
Yang pertama talak raj'i, yang kedua talak ba'in. Talak raj'i maknanya perempuan yang boleh dikahwin semula dengan suaminya. Talak raj'i dia panggil. Dan boleh rajak jika masih di dalam iddah. Talak ba'in ni tak boleh rajak sekalipun dalam iddah, tetapi boleh dikahwinkan semula. Nampak? Dengan mas kahwin yang baru. Tu talak ba'in. Ba'in pula ada ba'in sugra, ba'in kubra. Ba'in sugra ni mana kita nak rajak semula tak boleh, tapi nak nikah semula boleh. Ba'in kubra ni tak boleh nikah semula, melainkan dengan dia bini kita ni, janda kita kena nikah dulu dengan Cina hak kising. Cina buta lah. Faham lah tu. Jadi perempuan, kalau kita cerai isteri kita, umpamanya dah habis lagi iddah, maka isteri kita itu dikatakan di dalam iddah raj'i. Dia dalam iddah sebab kena cerai. Sebab apa pula raj'i? Sebab kita suami boleh rajak bila-bila masa, tak payah nikah. Nampak? Suami kata aku rajak kamu menjadi isteriku kembali, jadi suami isteri semula. Habis iddah tak boleh, tak sah lah rajak. Kena nikah semula. Jadi perempuan ini kena cerai tapi dalam iddah raj'i. Nampak? Maka tidak boleh dipinang, haram. Sebab apa dikata gini pula? Dah ada juga hak dalam iddah boleh dipinang, ada? Iddah apa? Siapa tahu? Dia dalam iddah tetapi boleh dipinang. Tahu tak? Tak tahu. Siapa tahu? Cikgu? Tak tahu. Tak boleh tahu. Dalam iddah tapi boleh pinang. Tak je dengar? Iddah wafat tetapi dengan pinangan kinayah. Faham? Iddah wafat tapi khitbah tu kinayah. Tak boleh dengan apa benda ni, sarah. Pinang dia ada dua, macam ke talak. Talak sarah, talak kinayah. Nampak? Talak sarah jelas, aku cerai akan kamu, kamu telah aku talak. Tu tak payah pada niat. Talak kinayah perlu niat. Kamu pergi balik ke rumah bapamu semula, dalam hati niat talak, jatuh talak. Tu panggil talak kinayah. Begitu juga dengan pinang. Pinang sarah. Nampak? Khitbah sarah. Aku suka menjadikan kamu sebagai isteriku. Itu pinang sarah. Nampak? Pinang kinayah. Aku lihat kamu cantik sekali dalam kapung gelum bila ini. Dalam hati niat pinang, jadi meminang. Itu dia. Maka meminang yang kinayah ini harus ke atas perempuan yang dalam iddah wafat. Adapun meminang sarah haram. Iddah wafat ni dia, tok laki dia boleh rajak semula. Mampu kerah dah. Mati dah, tak balik dah. Mana tak akan nikah dah dengan laki dia tu. Jadi boleh pinang, tetapi apa tak boleh secara sarah. Nampak? Kerana menghormati si mati, suami dia. Nampak? Jelas sangat. Adapun sindir boleh. Dalam iddah wafat, baru 3 hari. Umpamanya tu lelaki mati. Marilah seorang si pulang ni dia kata, nampak? Cantik sungguh bunga sekuntum yang ditinggalkan kumbang ini. Dalam hati dia niat pinang. Hukumnya tidak haram. Faham? Tak apa tu. Jadi hak lain pada tu, kalau dalam iddah tak boleh. Perempuan-perempuan yang haram dinikah, ada kala haram itu sampai bila-bila, dan ada kala haram ini sementara je. Nampak? Sebab tu dia panggil mahram. Nampak? Bukan muhrim. Muhrim lain. Nampak?
Muhrim ni man ahrama bil haji awil umrati. Sesiapa yang niat mengerjakan umrah atau haji, tu muhrim. Mahram man haruma nikahuh. Orang yang kita haram bernikah dengannya, tu mahram. Nampak? Ada kalanya selama-lama, ala sabili takbi, selama-lama. Mak kita mahram selama-lama. Ada kala mahram itu sementara, tidak atas jalan selama-lama. Kakak ipar kita, nak kita cerai dengan bini kita, habis dah nikah dengan kakak ipar pula. Nak, jadi haram sementara. Baik. Perempuan-perempuan yang haram nikah iaitu mahram. Yang pertama 7 macam, 7 jenis kerana hubungan keturunan. Nasab dia panggil. Hak nasab keturunan kita 7 golongan mahram kita. Kalau kita dengan hak puang, kalau puang dengan hak lelaki, mahram 7 golongan. Yang pertama ibu, kalau kita ni orang lelaki, ibunya, ibu-ibunya dan ibunya bapa ke atas, iaitu mak kita. Mak kita mahram kita. Sampai kiamat dari nikah dengan mak kita. Mak betul lah, jangan mak akak. Kemudian ibunya ibu, mak kepada mak kita, panggil tuk. Orang Mesir panggil dia berjadah, benar? Jaddah. Orang luar panggil nenek. Orang Ladang, grandmother. Mu cari penyakit lah ke. Dan ibu bagi bapa kita, tok belah ayah. Nampak? Mahram kita tu. Dan ke atas, ibu bagi tok. Tok nyang. Ibu bagi tok nyang. Tok nyuk. Ibu bagi tok nyuk. Ya dah. Tok Tensai. Kau pandai lah nak panggil apa pun ada kata, dia jalur atas. Tu nasab kita. Mahram belaka tu naik kot mak. Dah kalau orang puang, dia bilang kot ayah pula. Orang puang. Mahram pertama dia ayah dia. Ayah bagi ayah, tak ki. Tak nyak laki, tak nyuk laki, dia kata pula. Yang kedua, anak dan cucu seterusnya ke bawah. Anak kita, anak tu. Bukan anak akak, bukan anak tiri. Anak dan cucu seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara sekandung. Adik-beradik kita. Sekandung ni mak tula, pak tula. Atau seibu atau sebapa sahaja. Adik-beradik hak semak sepak. Adik-beradik kandung dia panggil. Adik-beradik kandung, adik-beradik benda. Kandung, kandung. Itulah. Kemudian adik-beradik hak pak tula mak lain. Ada orang panggil adik tiri. Tak betul. Tu kan adik tiri, adik kita adik betul. Ramai orang duk faham hak mak lain adik tiri. Kan? Adik kita betul tu. Apa adik tiri pula? Tak tahu kala kita ni. Ataupun hak pak tula mak lain atau mak tula pak lain. Adik-beradik betul. Faham? Cuma ada panggil semak sepak. Adik-beradik sebapa sahaja. Mak lain. Ataupun adik-beradik seibu saja, bapak lain. Adik-beradik tiri ni mak lain, pak lain. Itu adik-beradik tiri, faham baik. Mak dia bukan mak kita, pak dia bukan pak kita. Kalau ada salah seorang daripada ibu bapa dia adalah hak ibu bapa kita, maka adik-beradik tu. Contoh dia, pak lain, mak dia mak kita. Tu adik-beradik tu. Tapi seibu dia panggil. Bapa lain. Adik-beradik tiri ni mak dia bukan mak kita, pak dia bukan pak kita. Nampak? Ayah kita nikah dengan janda. Ada anak dara dah janda tu. Ayah kita nikah dengan mak dia. Anak dara ni nama Lijah. Lijah ni mak dia, mak kita tak? Tak, mak tiri.
Ayah dia hak dulu no, dia keke. Ada mari. Mana dak gerak kat ni. Tu. Mak dia tak ada, bukan mak kita, ayah dia bukan ayah kita. Tu baru adik-beradik tiri boleh nikah dengan kita. Semek tu lijah ni. Faham lah tu. Ibu saudara daripada pihak bapa, adik-beradik perempuan ayah kita. Ibu saudara daripada pihak ibu, adik-beradik perempuan mak kita. Kalau orang puan pula, maknanya adik-beradik lelaki pak dia, adik-beradik lelaki mak dia. Tu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara lelaki dan seterusnya. Anak saudara kita lah. Anak saudara. Sama anak saudara tu anak abang kita, anak kakak kita. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Kalau perempuan, anak laki-laki daripada adik-beradik perempuan. Jadi ini 7 jenis. 2 jenis orang kerana susuan, iaitu ibu dan bapa radha'ah tempat menyusu, dan saudara perempuan susuan radha'ah. Yang ketiga, 4 orang kerana ada ikatan perkahwinan, iaitu ibu mertua anak perempuan tiri jika ibunya telah dikumpuli di jima', menantu perempuan ibu tiri, saudara perempuan isteri selama isterinya itu belum diceraikan. Ibu mertua ni kita kahwin dengan seorang lelaki perempuan dan mak betul dia tu, mertua kita. Tak boleh nikah dia, tak atai semayang. Kalau orang puan dia kahwin dengan lelaki, lelaki tu ada mak, ada ayah dia, mahram. Hak puan sakira lah, memang puan dah. Yang ke sebelah, anak perempuan tiri jika ibunya telah dikumpuli. Kita kahwin dengan janda, ada anak janda tu anak puan, kita pun jimak mak. Bila jimak mak, anak tu jadi anak tiri kita, mahram sampai kiamat. Tapi kalau kita tak jimak lagi mak dia, nak ke anak pula, cerai mak ambil anak boleh, kerana tu baru anak isteri, bukan anak tiri. Daripada anak isteri nak jadi anak tiri, kena jimak dulu mak. Ke-12, menantu perempuan. Anak kita lelaki kahwin dengan seorang wanita, maka kita ni ayah tok tua. Jadi kita dengan menantu kita tak batal air semayang, tak boleh kahwin. Ibu tiri, ayah kita kahwin lagi. Nampak? Tak kira lah muda ke tua, ibu tiri. Kemudian saudara perempuan isteri, adik ipar kita atau kakak ipar kita, selama isterinya itu belum diceraikan. Kalau kita cerai dengan isteri kita, boleh kahwin dengan kakak dia pula atau adik perempuan dia pula, selepas habis iddah. Kalau orang puan kau, dia cerai dengan laki dia nikah pula dengan adik laki dia, boleh. Atau dia nikah pula dengan abang laki dia, jadi hak ni sementara saja. Adapun hak menantu tak ada sementara, pakai sampai kiamat. Menantu ayah tok tua gitu juga. Yang sementara ipar. Lepas tu kalau kita bercerai dengan isteri kita, cerai dengan talak 3, siap gocoh ni bercerai. Wi penapa 5 tir tadai. Lepas bik berbau atas tangga, ambak terajang terus daripada kereta gata rumah balik. Jawabnya dengan mak dia, ayah dia tetap mahram sampai kiamat. Nampak? Pasal mahram tak boleh cerai. Yang boleh cerai isteri. Isteri kita mahram kita tak? Bukan mahram, mahram mana boleh kahwin isteri kita. Itu mahram tak boleh buang. Yang boleh buang isteri lah. Anak tak boleh. Pasal dia mahram kita. Ada orang cerai mak dengan anak-anak yang cerai. Bodohnya ayah. Ke-14 macam perempuan yang haram nikah ini telah diterangkan dalam Quran pada surah Ali Imran ayat 22 sampai 23, iaitu yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu kecuali pada masa yang telah lampau. Yang ini, jangan kamu berkahwin dengan isteri bapa kamu. Haram kahwin dengan isteri bapa. Ayah kita cerai dengan mak tiri kita, nikah dengan kita pula, tak boleh. Melainkan pada masa lampau. Masa lampau tu masa belum Islam itu, masa jahiliah. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu
mengahwini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, mak saudara-saudara ibu yang perempuan, mak saudara belah mak, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, anak saudara belah kakak, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, ibu susu kita, saudara perempuan sesusuan, iaitu anak ibu susu kita, ibu-ibu isterimu, itu mertua, anak-anak isterimu yang dalam peliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, yang telah kamu jimak. Anak tiri yang mak dia kita jimak dah. Tetapi jika kamu belum campur, belum jimak dengan isteri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengahwininya anak isteri tadi. Dan haram bagi isteri anak kandungmu, iaitu menantu, bini anak kita, nikah kita, mana boleh. Dan menghimpunkan dalam perkahwinan dua perempuan yang bersaudara, tak boleh. Mana bermadu dua beradik, lijah dengan leha, dua beradik jadi madu bini kita, tak boleh, haram. Seorang-seorang boleh. Begitu juga dia dengan mak saudara dia yang jadi madu, tak boleh juga. Cerai dua anak saudara baru boleh nikah dengan mak saudara. Kita cerai dengan bini kita, kita nikah dengan anak saudara bini pula, boleh. Dalam masa yang sama tak boleh, haram. Kecuali yang terjadi pada masa lampau, masa kafir itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentang haramnya nikah ibu tiri, Allah Ta'ala telah sabda dalam surah An-Nisa ayat 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, dan janganlah kamu mengahwini perempuan-perempuan yang pernah dikahwini oleh bapak kamu. Orang-orang kafir jahiliyah nak dinikah dengan janda ayah dia. Janda ayah dia cerai, nikah dengan anak pula, tak boleh. Faham lah, mahram. Jadi kalau berkahwin antara mahram dengan sengaja, haram dan tidak sah, berdosa besar. Tetapi kalau maknanya tidak sengaja, umpamanya adik-beradik dia ni dia pisah dari kecil, masa boh merah hari tu, umpamanya hak adik ni lari naik atas bukit besar, abang ni lari Cenering, atas bukit Cenering. Jadi tua ni tahun 2009 jumpa 2010, bercintalah dua orang tu, tak tahu kala rupanya adik-beradik. Umpamanya berkahwinlah keduanya, tak ada bukti dah keturunan dia tu, pasal sebatang kara dua-dua beradik, maka tidaklah berdosa. Dipanggil perkahwinan antara mahram yang tidak berdosa. Nampak? Kerana tidak disengajakan. Apabila diketahui, maka batallah, dipasahkanlah nikahnya dengan serta-merta. Dan anak-anak yang lahir adalah dibinkan kepada bapaknya, kata setengah ulama, dan tidak dikira sebagai anak zina. Kerana salah, salah perhitungan. Kemudian setingkat ataupun kufu, wallahu a'lam. Tengok soalan. Kalimah yang menjadi prinsip menutup suatu ucapan, itu yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada diri sendiri. Apakah prinsip tersebut datang daripada Al-Quran atau hadis? Dia kata, biasa kan orang ceramah ke tazkirah ke kuliah kadang-kadang lah. Tak, ada yang menyebut sebagai kata-kata penutup yang baik itu semuanya daripada Allah, yang buruk daripada diri sendiri. Nampak? Dia kata Quran ke hadis? Jawabnya daripada Quran. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Allah kata, apa yang menimpa kamu daripada benda-benda yang baik itu semua daripada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Dan apa yang mengena kamu, benda yang tak baik, benda buruk, benda tak molek, itu dari diri kamu sendiri. Nampak? Jadi kita kata lagu tu tanda kita beradab kepada Allah. Walaupun kullum min indillah, semua daripada Allah. Tapi waktu hakikat, waktu keimanan kita, semua daripada Allah. Cuma kalau berlaku yang baik, kita kata alhamdulillah daripada Allah. Kalau berlaku yang tidak buruk, kita kata ni salah aku sendiri. Nampak? Allah beri begini, ada hikmah dia, tanda beradab.
Bagaimana ucapan yang sunat diucapkan bila kita menerima suatu hadiah kebendaan seseorang? Cikgu, orang wi kita satu-satu hadiah, wi nasi lemak ke, wi peng sebatang, nak jawab benda ke dia? Alhamdulillah. Tak kata-kata ucapalah ke dia. Terima kasih lah. Terima kasih cikgu kata. Terima kasih. Nampak? Terima kasih. Nak kata gua ni. Dah reti kok terima kasih. Gerak ni. Ke hak Nabi aja. Nabi aja jazakallah. Jazakallah. Maknanya semoga Allah membalas kebaikan kamu ini. Boleh juga tambah dengan khaira, akan kebaikan. Jazakallah boleh tak? Orang wi kita PT 10 ya, kita berjawab jazakallah. Orang wi kita nasi lemak sebuku jazakallah. Maknanya semoga Allah membalas kebaikan kamu. Khairan, akan kebaikan juga. Boleh tak? Boleh tak tambah dengan khairan katsira, dengan kebaikan yang banyak. Boleh tak? Jazakallahu khairan katsira. Boleh tak? Jazakallahu khairan kabira. Boleh tak? Khairan jazila, kebaikan yang besar. Boleh tak? Kalau puang jazakillah. Jazakillah seorang perempuan. Dewi kita hadiah cermin mata, jang, piyah, orang puang, goreng pisang. Hadiah itu daripada ramai. Jazakumullah. Ramai orang ramai. Puang ada 10 orang, laki ada 20 orang. Dia pakat beli maknanya biskut Maggi seteng. Kita jawab jazakumullah. Semoga Allah membalas jasa kebaikan anda sekalian ni. Kalau ramai tapi puang belaka, kata kan? Tak ingat? Puang belaka. Cek kitab mula. Kitab nahwu. Kamu tak ingat dah. Apakah perkara sunat yang harus dilaku? Ini ada segi benda bawah ni. Bolehkah tulis ucapan tersebut di papan sebelah? Papan mana pula? Jauh sangat. Karang tulis. Karang tulis. Mari tengok depan karang. Apakah perkara sunat yang harus dilakukan semasa proses meminang? Berapa lama boleh meminang? Baik. Tidak ada pun sebarang maknanya amalan khusus yang ditetapkan dalam Islam apabila meminang. Cuma yang kita dengar tadilah, apabila kita berhajat untuk meminang, untuk menjadi kan seseorang itu seorang sebagai isteri kita, maka sunat kita pergi melihat dia. Itu sunat. Dan bila kita bertandang ke rumah orang, maka sunat pula kita membawa hadiah. Itu cara Dan bila kita bertunang, maka tiada seorang yang bertunang lama-lama. Maksudnya sekejap-sekejap dah. Bukan sekejap tu 2 jam minang, lepas tu nikah. Maknanya sebulan 2 sudah. Main tunang 8 tahun. Tak bagus lagu tu. Apakah hukum saya main game PS2 God of War? Tak boleh main God of War, tak boleh main. Dia main tembok-tembok Tuhan. Game tak salah, tapi jenis permainan tu. Dia orang putih reka belaka. Tuhan ni lawan Tuhan ni. Tuhan ni tu big, hebat lagi, cah power. Tembok Tuhan ni pula. Tu semua tu diharamkan bermain. Main game lain lah. Nampak? Hak lain, badminton ada, main golf ada. Dalam PS2 macam-macam ada. Dia keke ada. Teh takut tidur. Kalau saya bercadang satu hari nanti saya nak jadi imam bagi solat jenazah bagi mak dan ayah saya, macam mana? Boleh bercadang. Tak macam mana boleh. Mana afdal anak sini jadi imam atau ti imam yang jadi imam? Maknanya anak lah afdal. Anak afdal, tapi bila mu jadi imam, mu untuk imam. Anak lebih afdal. Dalam bab solat jenazah. Tapi doa lepas takbir yang terakhir saya dah ingat. Bila dah ingat tak apa tu. Yang penting doa yang menjadi rukun solat jenazah, iaitu lepas takbir yang 3. Doa lepas takbir yang ke-4, tak baca pun tak apa, baca pun harus.
Doa lepas sembahyang pun saya dah ingat terus. Kalau gitu tak usah jadi imam lagi kan. Nah, jadi tok imam panggil tok imam dululah. Nah, jadi dah mak ayah mudak mati lagi bila-bila. Takkan nak apa doa 8 tahun. Nah, beli buku doa tu bapa doa tu. Isteri saya telah beranak. Oh, suami orang tu. Kurang daripada 60 hari yang lepas. Darah kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Darah apa tak tahu. Boleh sembahyang ke tak? Nak cerita tak pandai tu. Nikah je pandai. Lagi darah yang keluar berselang-selang hari dalam masa 60 hari semua tu darah nifas. Melainkan darah itu berhenti selama 15 hari. Nah, baru darah yang kedua itu sebagai haid. Sebagai kata setengah ulama fiqh. Nah, jadi kalau main berhenti 20 hari berhenti 3 hari ada pula. Ada 4 hari berhenti pula sehari. Ada pula 2 hari berhenti pula 9 hari. Ada pula 2 hari pula. Itu semua tu darah nifas belaka. Kerana masih dalam bawah 60 hari. Apa hukum suami ambil duit isteri tanpa pengetahuannya? Tak boleh. Hak isteri kan? Tak boleh ambil. Nah, yang bolehnya isteri ambil duit suami kerana suami tidak memberi belanja yang wajib. Itu baru boleh. Suami tak boleh ambil duit isteri. Kita kena beri duit ke dia. Apa pergi ambil duit dia pula? Nah, waktu ni kalau suami ni menjalankan tanggungjawabnya yang sebenar, isteri tak ada apa-apa masalah lah. Sebab kerja bukan dia kerja. Cari makan dia tak perlu. Tubik rumah tak tubik tak apa dia. Kita semua cari makan, cari kenderaan, semua atas kita berlaku wajib. Dia goyang kaki je, ikut kita perintah je. Balik joget. Tu saja. Ikut perintah kita. Baju terkena percikan air mandi hadas besar digunakan untuk semayang. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Baju dia mandi, dia hadas besar. Baju dia sakut tepi tu. Bila mandi hadas besar, mandi junub, air mandi junub tu ngecik di baju dia. Dan maka baju ni tidak najis. Nampak? Yang kata ni air mustakmal hanya tak boleh buat mandi junub. Tak boleh buat angkat hadas. Dia bukan air najis. Air mustakmal saja. Betul air mustakmal boleh diminum. Yang dah diminum air najis. Kita ambil wuduk lepas besarkan tangan, kita tak ada besen bawah tak? Itu buat minum, buat air teh boleh. Ke air najis? Tak. Bolehkah beritahu berjenis perempuan yang baik, solehah melalui muka dan tangan kerana ada tanda pada perkara ini? Jadi kira setagang kalau muka dengan tangan. Khabar dalam muka bukan nak khabar solehah. Muka nak khabar warna kulit. Kalau muka tu putih, perut putih. Takkan muka putih, perut biru. Gitu dengan tangan. Kalau tangan tak ada apa, tangan halus je. Dada perut macam payah ada. Kalau tangan halus, mana lengan halus. Dia gini, kalau belakang ni besar, sini ni halus, bau besar. Ini bau besar. Dia bau halus molek dari atas ke bawah ni. Atas ni halus, bawah ni halus juga. Cikgu. Main urut janggut gitu. Nak seorang lagi. Jelaskan maksud air liur basi serta contoh-contohnya. Nak bagi contoh air liur basi. Sakit sungguh. Air liur basi ni bukan air liur. Orang panggil air liur basi, dia air perut. Faham? Bukan air liur. Air liur dia dah, air liur duduk dalam mulut kita. Air liur ni bawah lidah, akak lidah dia. Jadi air liur basi tidak semua orang yang keluar. Setengah-setengah orang, bukan semua keluar. Adapun air liur hok dak basi ni semua orang ada. Kalau tak ada, rosak mulut dia. Ni air liur tu. Bila kita tidur, maka air dalam perut kita ni, dia ada air dalam usus kita ni. Usus kita ni najis. Jadi dia bergerak turun kot dada, dia pun campur dengan air liur dalam mulut. Nampak? Lepas tu neleh tubik. Nampak tak? Tu najis. Kalau air liur dalam mulut kita, dia tidak najis. Pasal dia suci. Nampak? Sah ke tidak nikah di Thailand tanpa wali dan wali sendiri tidak tahu? Perempuan itu menggunakan wali di Thailand. Seorang ustazah dalam akhbar kata benda ni kata boleh
Tolong jelaskan. Kalau nikah tanpa mana-mana wali memang tak sah dengan ijma' ulama. Ingat baik, bukan tak sah nikah ni makna di Thailand tak sah nikah. Nah, yang tak sah nikah ni apabila tidak menggunakan wali yang mana mengikut tertibnya. Sekalipun menggunakan wali hakim, tetapi dalam kes itu wali hakim masih belum lagi boleh menjadi wali. Tak sah. Tetapi kalau nikah di Thailand, dalam keadaan memang dia telah sah menggunakan wali hakim, maka nikah tersebut adalah sah. Di antara nikah yang diharamkan dalam Islam iaitu mengambil lari anak perempuan daripada tangan wali, tanpa kesedarannya, maka dinikahkan di Thailand. Itu tak sah, jadi berzina. Nampak? Sah tak nikah? Ayah ada lagi, tidak fasik, tidak apa, kita berwalikan adik-beradik ego. Sah tak? Tak sah nikah. Dah ni ambil anak daripada tangan ayah, orang siang jadi wali. Sah. Yang sah nikah di Thailand itu maknanya wali tak boleh pergi ke sana. Ataupun wali memang menyatakan keengganan yang tidak mau jadi wali. Baru sah. Ni tak kata tak boleh jadi wali. Cuma puan kata macam tak senang ayah. Ayah macam tak setuju. Macam saja. Kau buat lagi nikah. Mana boleh. Ni nak pergi tertib lah. Nak pergi pada ayah, nak pergi ke Tok Ki tu. Ayah tu kena fasik ataupun mati ataupun hilang awak lagi gimana ataupun menyatakan tidak mau jadi wali. Baru bertukar wali. Jadi pihak Thailand tu kena ambil kenyataan dulu daripada pihak wali di sini. Isteri, apa hukum seorang suami paksa isteri belajar memandu sedangkan dia tidak mahu? Jawabnya tak boleh paksa. Kerana memandu di jalan raya ini ada satu benda yang bahaya yang tidak semua orang perempuan suka ataupun berani berbuat. Jadi kita tak boleh paksa isteri kita benda yang dia tak berani nak buat. Tak boleh. Dikira sebagai maknanya tidak ihsan, tidak berlaku baik kepada isteri sendiri. Tak boleh. Dah nak suruh dia bawa agak, nak suruh hantar anak, nikah isteri hak ada biasa memandu seorang lagi. Senang cerita. Tak boleh bawa memandu agak, aku tahu kena kerja nak hantar anak lagi, aku terpaksa nikah seorang lagi. Yang ada lesen dah. Senang cerita. Isteri dia kata kalau gitu tak payah, biar kita belajar masing memandu. Tak apa pula. Tak lihat tu. Apa hukum seorang isteri menolak kemauan suaminya untuk berkahwin lebih daripada satu? Tengok keadaan. Ada kalanya tak boleh, haram. Ada kalanya harus. Nampak? Tengok keadaan suami tu. Kalau dia makan minum pun retak pitih bini, nak nikah sekor lagi. Tu patut jangan beri nikah. Qadi pun tak akan benar. Kerana dia akan menyusahkan orang lain. Islam bukan agama membenarkan seseorang berbuat susah. Tak boleh. Boleh tak kita rapik reha di bawah lutut? Jawabnya, tidak ada ulama yang mengatakan haram kita letak reha di bawah lutut. Yang haramnya kita letak Al-Quran. Tetapi adab yang baik, tempat meletak Quran itu turut kita hormati. Itu saja ulama sebut. Saya semayang dengan anak saya yang berumur 6 tahun, boleh tak niat jadi imam? Nak niat jadi imam, mestilah orang yang di belakang itu sah menjadi makmum. Tidak ada sebarang hadis yang menetapkan umur sekurang-kurang sah menjadi makmum. Ulama-ulama berijtihad dan mengeluarkan pendapat daripada hadis-hadis yang semakna. Hendaklah yang menjadi makmum itu telah pun mumayyiz. Mumayyiz ini tak dengan umur, tetapi dengan sifat budak itu sendiri. Budak tu cerdik dah 4 tahun pun mumayyiz, boleh jadi makmum, maka sah niat imam. Kadang-kadang budak tu 8 tahun tapi tak mayit lagi, lanyang morang pagi petang, tarik kambing bolang mulut kunyak. Mana tak boleh jadi makmum, maka tak payah niat imam. Dulu saya ada pakai rantai tangan perak. Dululah, ni tak dah. Boleh tak saya simpan atau kena lebur? Jawabnya boleh simpan dan boleh lebur. Yang tak boleh simpannya adalah pinggan dan mangkuk daripada perak. Wajib kena lebur. Sekalipun kita tak makan dah, haram juga simpan dalam bentuk bekas-bekas makanan. Faham? Ada pun cincin mah. Kita beli cincin mah dulu, rata-rata mah dulu kita. Contohlah dulu zaman bahan lagu dulu.
Dan ni mari dengar surah dah. Kata mah tu tak wajib lebur, boleh simpang sebagai harta. Tak boleh pakai aja. Yang tak boleh simpang dan tak boleh pakai ni mangkuk, pinggang, sudu dan sebagainya yang buat daripada mah dan perak. Simpang haram dah di rumah. Kena lebur. Neh. Pakai ni macam tadi dah sama. Suami curi duit isteri. Ramai tak nak curi. Kalau suami dan isteri sama-sama kerja, setakat mana yang dikatakan harta sepencarian. Jadi sama-sama kerja, dia harta pencarian ni kalau nak kira dengan detail, dia bersalahan antara pasangan dengan pasangan. Ini tak sama. Dah ni beli TV, ni beli kapel, ni beli atak, ni bagian ambil kilatan, ni bagian bayar ben sekolah, ni bagian bayar api air. Nah, jadi kalau nak kira dengan detail, kena tanda suku. Bini beli benda, ni beli benda. Nah, jadi susah ke tak? Susah. Ambil pandangan yang dianjurkan oleh ulama, bertasamuh, berlebih kurang, iaitu dengan bagi dua saja. Sama-sama duduk bekerja, cari makan, cari duit sama-sama, sama-sama niaga. Nah, maka bagi dua. Bila suami mati dulu, ambil separuh daripada harta, bagi kepada isteri dulu hak dia, hak separuh tu baru faraid. Nah, gelang magnet sekarang ini kohor hebat. Orang kita, orang ramai yang pakai. Dia kata, ada ustaz kata boleh, pohon penjelasan. Dia setengah ulama mengatakan haram pakai gelang magnet, dan setengah lagi berkata harus dengan syarat. Yang pertamanya, hendaklah lelaki yang memakainya itu disahkan oleh doktor yang Islam mempunyai penyakit. Yang kedua pula, memang pakar-pakar perubatan mengesahkan bahawa gelang magnet tersebut adalah satu daripada cara berubat bagi penyakit lelaki tersebut. Yang ketiga pula, gelang magnet itu tidaklah berupa dengan gelang perhiasan dibuat cantik, tapi sekadar obat sahaja. Yang keempat, hendaklah memakai baju lengan panjang supaya tidak terjadi fitnah. Tak apa. Nah, selamat kita. Perak. Haram simpan. Tak boleh simpan. Kena lebur. Dia cicing mah, cicing perak kata kita haram pakai. Kita tak pakai tak apa. Kita ada duit orang lelaki, ada boleh gaji lebih, beli cicing mah. Tak ada bini saja buat harta. Harus haram pakai. Ada pun pinggang makuk ni daripada mah dan perak, simpang haram dah. Dia buang, tak wajib buang. Maknanya lebur jangan duduk betuk. Betuk tu haram. Tak boleh betuk pinggang makuk. Buat betuk lain. Buat betuk gozal ke, buat biasa. Tak apa. Nampak tak? Ini tak boleh betuk untuk makan minum. Walaupun raja beri, kena racun. Perak ke? Nah, tak boleh. Buat betuk lain. Kalau kaya ingat, buat makuk jambang. Nampak daripada perak. Baru sedap perak. Apakah maksud wanita salihah itu ialah wanita yang baik? Dia tanya betul tak maksud wanita salihah, wanita yang baik? Salihah daripada 3 huruf. Salamha. Nampak? Sulhun, salahun, salihun, salihatun. Nampak? Yasluhu. Suluh. Orang bersuluh. Bersuluh ni maknanya berdamai, berbaik. Jadi maknanya baiklah. Nampak? Saluha. Nabi kata, iza saluha saluha sairu amali. Bila baik, maka baik segala amal. Ini soleh, solehah makna baik. Jadi perempuan baik dengan syarat beriman. Baik lagu mana? Tarah wali tak baik sajalah. Baik. Tak berzina, tak dedah aurat, tapi perempuan baik. Perempuan yang tidak solehah ialah perempuan yang jahat ke? Tak. Perempuan yang tidak solehah, perempuan yang tidak baik. Sebab solehah maknanya baik. Dah tidak solehah, tidak baik. Dan baik dengan jahat mana kira? Anak beranak tu. Wajib ke wanita jadi perempuan yang solehah? Ya, kena jadi perempuan baik. Jangan jadi perempuan jahat. Kalau sentuh bekas tapak kaki babi, wajib ke kena basuh tanah dan 7 basuhan ke? Wajib tak 7 basuhan air bersih? Jawabnya, kalau tapak tanah bekas pijak babi itu kering, dan kita pijak dengan tapak kaki yang kering, tak wajib basuh apa-apa.
Ya, melainkan tapak kaki kita basuh, kita pijak, tempat dia pijak itu lekat pasir pada kaki kita, kena basuh sekali air tanah dan 6 kali air bersih. Kalau tersentuh kulit babi lepas tu tak basuh, 1 air tanah 7 air bersih, adakah sah solat? Jawabnya sah jikalau tidak lekat apa-apa. Umpamanya babi tu kering, dia jamah lah. Tengok dia ingat ke lembu dia jamah. Tengok balik, tengok hidung cokeng. Tengok kulit pun, bulu dia kering, tangan pun kering. Tak ajik basuh apa-apa. Bila tak ajik basuh apa-apa, sembahyang sah tak? Sah. Saya ada 6 orang anak, perempuan belaka, tak ada lelaki. Bagaimana saya nak bagikan harta sebelum saya mati? Dari segi hukum Islam, yang saya punya kulit, duit dan tanah atau wasiat, tolong jelaskan dengan betul. Baik. Dia ni ada 6 orang anak perempuan belaka, tetapi dia nak bagi dah masa hidup. Jawabnya boleh bagi dengan adil. Adil itu bukan mesti sama betul-betul. Macam tanah hak ni 0.3 ekar, hak ni 0.31, tak apalah, pasal payah nak kerong. Lain kan bank boleh guting lebih-lebih. Maknanya ada bahagian masing-masing. Hak ni belakang sepik sikit dapur pasal tanah hak Bukit Payung. Hak ni luas sikit, hak masak beri baru ni. Hak tunang. Tu tak apa dah tu. Jangan hak ni beri seorang, hak ni tak beri. Beri dengan adil. Tak ada masalah pun. Boleh. Dan kalau nak wasiat tak boleh pasal dia anak kita. Wasiat ni orang yang tak akan saka. Umpama kawan rodong kita baik sangat, dia cek pak besar, dia baik sangat. Jadi kita ni ada duit, dia tu orang susah. Kita tak boleh lah, maknanya makan saka ni habis dia anak kita belaka, kita wasiat. Kalau aku mati, 10,000 daripada harta aku semua, beri ke Lijah ni, kawan aku buat duduk di Gom Masih, umpamanya. Wajib kena ambil 10,000 tu, beri ke Lijah tak ni. Anak tak boleh wasiat. Jika saya tinggal puasa Ramadan sebanyak 5 hari setiap tahun, dari tahun 2003 hingga tahun 2008, perlu berapakah jumlah yang perlu saya bayar? Kerana saya masih baru belajar. Dia tak erti nak kira. Jadi kiranya berbahasingan. Tahun 2003 sekarang tahun 2010, 7 tahun dah lakah. Maka tinggal 5 di 7 kali 5, 35 cepak. Hak tahun 2004 pula. Jadi kalau 5 hari tak kali dengan 7, kali dengan 6 saja. 2004 sekarang 2010 baru 6 tahun. 6 kali 5, 30 saja. Jadi kau sikit sama. Tahun 2009 tak kena pasal tak lakah tahun lagi. Soalan seterusnya. Apakah batal imam sekiranya dibacakan ayat menyeru pada orang yang beriman, lalu dia mengatakan aku bukan orang yang beriman? Betul tak iman dia? Disebut dalam kitab Al-Fiqh Syarah Fiqhul Akbar, siapa yang mendengar ayat-ayat orang membaca ayat wahai orang-orang yang beriman, orang seru ke dia? Dia pun jawab aku bukan daripada kalangan orang yang beriman, maka jadi kafir dia. Na'udzubillah, jangan kata gitu. Dia kena mengucap semula 2 kalimah syahadah. Apakah beza Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini ijma' ulama', iaitulah manusia yang paling agung, yang Allah lantik sebagai penghulu segala rasul. Adapun Nur Muhammad berlaku khilaf di kalangan ulama', benda khilafiyah. Bagi pendapat yang maknanya isbatkan Nur Muhammad, mengatakan Nur Muhammad maknanya roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya, macam mana kalau saya berkahwin dengan seorang wanita yang sudah tidak ada dara lagi, tetapi belum berkahwin, sudah ditebuk oleh seekor tupai? Tupai mana ganas ni? Allah sebut di dalam Quran, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Al-ayah. Perempuan yang berzina itu tiadalah comel jodohnya, tiadalah layak jodohnya, melainkan dia lelaki yang berzina juga ataupun orang musyrik. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahawanya bukanlah maknanya berkahwin dengan perempuan yang pernah berzina itu tidak sah, tetapi perempuan yang berzina itu perangainya tidak buruk, maka tidaklah sunat berkahwin dengan perempuan yang berperangai buruk. Walau bagaimanapun sah berkahwin dengan perempuan yang pernah berzina. Cuma kalau perempuan itu tidak lagi bertaubat, maka tidak elok berkahwin dengannya. Kalau dia telah bertaubat
dan ingin dibimbing ke jalan yang benar, maka memanglah digalakkan laki-laki soleh mengahwininya untuk membela nasibnya supaya tidak terus nampak dalam keadaan gelap gelita. Molek. Bulan puasa lepas, air mani saya keluar selepas jaga daripada tidur secara tidak sengaja. Masa itu belum sahur lagi. Saya hanya bangun dan basuh saja, tapi belum mandi wajib. Tak nyahur lagi keluar mani. Dia pun bangun basuh tidur pula. Pada pagi yang sama lepas saya bersahur, saya mandi wajib sebelum solat subuh. Lepas tu bangun sahur, dia pun bangunlah sahur. Tak layak subuh lagi, bangun sahur dulu. Tak mandi lagi, makan nasi dulu. Tapi saya tidur semula lepas solat subuh. Tak apalah, ingat lepas sahur. Lepas jaga dari tidur, saya dapati air mani keluar lagi. Batal tak puasa saya itu, Ustaz? Ya, batal puasa anda jika yang kedua itu dengan disengajakan. Dan ini sengaja tak? Tak sengaja, tak batal. Dia sengaja batal puasa ni, sengaja mengeluarkan mani. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja dengan mimpi. Mimpi subuh-subuh hari mimpi. Tengok berjeruk keluar. Tok Imam. Takut tang keluar mani petang nak pergi beli kuih, tengok JPJ kepung. Kau tak mampu, kejar lari, lopak di beda. Takut tang keluar mani, tak batal puasa. Apakah yang dimaksudkan dengan penzina muhsan? Muhsan maknanya yang telah bersuami atau beristeri, serta hukuman ke atasnya, iaitu dihukum rejam sampai mati. Naklah diikat akan pesalah, kemudian dibaling dengan batu sampai mati. Kalau dia bertaubat, maka Allah ampun dosanya, licin seperti budak yang baru beranak. Sama ada kena hudud atau tak kena hudud. Sekarang tak ada hukum hudud di Malaysia. Kerajaan Malaysia tak mau buat hukum hudud. Kalau siapa nak buat, dia akan samang. Nampak? Jadi walaupun tak kena hukum hudud, kena hukum denda RM1,000. Dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Sebab ada orang ngajar lagi tak kena hudud, lagi tak lepas taubat. Tak betul tu. Taubat dia dengan Allah, hudud dia dengan manusia. Nampak? Hudud ni antara manusia, taubat dia dengan Allah. Ataupun dia terlepas daripada sebarang hukuman, dia berzina, orang tak tahu pun. Dan dia bertaubat kepada Allah, hapus juga segala dosa. Orang baru buka kedai, minta tolong buat semayang hajat, nak renjih di kawasan sekeliling kedai, bagi niat untuk melarikan jualan. Kata seorang ulama, harus kita semayang hajat dan ditiupkan bacaan Fatihah atau doa pada air, ke meniru perbuatan Nabi SAW yang meniup bacaan-bacaan Al-Quran kepada air. Cuma yang tak betulnya, dia niat tu nak suruh lari kedai. Situ tak kena. Dia ambil berkat, dia minta perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah, daripada benda-benda yang tidak baik. Dengan intikad, Allah lah yang menjaga, bukannya air itu yang menjaga. Tapi hak ni tak betul dah ni, niat nak suruh lari kedai, nak suruh laku saja. Nak suruh laku bukan dengan renjih air, tetapi dengan berdoa. Nabi tak pernah renjih air atau tiup pada air untuk lakukan sesuatu. Hak tiup di air ni untuk benda-benda yang bersifat spiritual. Nampak? Macam kita baca Yasin, kemudian kita tiup di air. Air itu kita minum ke suami kita supaya dia lembut hati, bekeng sangat. Itu diharuskan pada syarak. Saya seorang guru, boleh tidak saya jemput penceramah perempuan untuk memberi motivasi untuk bapa, guru dan pelajar? Setengah ulama mengatakan adalah tidak aula, tidak molek kalau dipanggil penceramah perempuan untuk berceramah di kalangan kaum laki-laki. Dan sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan selagi ada orang lelaki yang boleh berceramah apa yang diceramahkan oleh penceramah perempuan itu, maka haram menggunakan penceramah perempuan. Sebelum semayang saya lihat tempat sujud bersih, tapi bila nak sujud ada serangga yang bila saya sujud kena anggota badan. Apakah hukumnya? Jawabnya tak apa. Yang tak bolehnya, bila sebelum semayang kita tengok jumpa bakal semut, kita kutip bola kocek. Gubuh di tubuh kita. Jadi benda-benda bila kita sujud kena bangkai semut lekat sini, itu benda yang diberi kelonggaran pada syarak. Benda-benda halus lagu tu. Setiap waktu kelas saya gunakan masa kadang-kadang hingga 20 minit untuk menyampaikan ilmu agama kepada pelajar, sedangkan saya seorang guru bahasa Melayu. Ilmu agama saya kurang mendalam. Bolehkah saya menyampaikan hadis dan tafsir kepada pelajar? Dia ni ngajar di sekolah, ngajar bahasa Melayu.
Tapi dia ambil kat selit, dia sampaikan agama. Molek cikgu ni. Sebab kalau nak sapa, dia sapa tu 1 jam dia mengajar. Dia selit 10 minit 20 minit hak agama. Maka orang ni walaupun maknanya kerajaan marah sekalipun, maka dia telah buat perkara yang baik. Nampak? Kerana Rasulullah ajar kita dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kita, ambillah peluang untuk memberi tazkirah ataupun peringatan. Wa tawasau bil haqq, untuk berpesan-pesan dengan kebenaran. Tak apa. Jangan dak mengajar langsung. Hak bagian mengajar, ambil 10 minit, lepas tu hak bagian hak lain 50 minit. Tu baru dak betul. Sebab tu kita kena guna kuasa yang kita ada untuk menolong Islam. Kita jadi pengarah, kita guna kat kuasa kita untuk orang bawahan kita. Kita jadi ketua boleh, kita guna kuasa kita yang kita dapat untuk memudahkan orang Islam. Di dalam negeri yang dia jadi ketua boleh tu. Kita jadi cikgu, kita ada kuasa, dan kita ada anak murid yang dia memang kena hadir dalam kelas kita ambil kesempatan menyampaikan Islam. Semayang dan tadarus Quran menggunakan bahasa suara hingga kedengaran melangkau 3-4 buah kampung, adakah berdepatan dengan sunnah? Pada pandangan saya yang jahil ini, ia merupakan amalan yang kurang berhikmah dan membawa kepada riak. Jawabnya kena tengok masa dan waktu. Jikalau semayang 5 waktu, maka dibenarkan pada syarak. Tidak ada seorang ulama yang menghalang. Kerana Mekah, Madinah tu kalau dia semayang 20 waktu dengar. Bukan 3 kampung, 20 waktu. Kita duduk luar Mekah tu, orang ngaji, orang baca, orang semayang Isya tu baca Fatihah dengar. Padahal ada siapa lagi dalam Mekah. Jauh lagi tengok situ 13 km. Dengar dah speaker dia. Mana kuat tu rupanya semayang Isya. Jadi semayang tak ada masalah. Cuma hak baca Quran ni, tadarus ni kena tengok waktu. Kalau main pukul 12 malam tangan speaker juga mengganggu orang tidur, maka Nabi larang ganggu orang tidur, tak boleh. Kuat berdoa lalu. Ataupun nak jaga orang subuh, zaman Nabi tak ada tarahim. Pakai bang selalu. Zaman kita ulama kata dibenarkan tarahim, baca sedikit ayat Quran supaya orang terjaga. Maka kuat gitu. Bila kuat gitu, orang terganggu tidur pun tak boleh nak kata apa dah. Kerana tujuannya nak bangun subuh. Jadi kena tengok keadaan juga. Soalan seterusnya. Hebat dah. 2 keping lagi dah. Hak tak adang ni minggu depan insya-Allah. Bolehkah wanita yang datang haid masuk ke dalam kawasan perkuburan? Berlaku khilaf di kalangan ulama tentang masalah perempuan ziarah kubur. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i iaitu harus dengan tidak, maknanya membanyakkan ziarah. Imam Nawawi mensyaratkan dengan syarat-syarat yang ketat. Yang pertama menutup aurat, yang kedua ditemani mahram, yang ketiga tidaklah pada ketika itu menghantar jenazah ketika laki-laki ramai di kubur, yang keempat tidak melakukan perkara-perkara jahiliyah, dan tidak mengulang-ulangkan acak-acak. Jadi atas kau yang mengharuskan dia ziarah kubur, maka tidak ada larangan perempuan yang dalam haid untuk masuk di dalam kawasan perkuburan. Soalan yang terakhir. Bolehkah terang sedikit keadaan dan balasan isteri yang melawan suami? Isteri lawan suami. Nampak? Suami ni dia wajib taat kepada Allah dan Rasul. Dan isteri itu wajib taat kepada suami. Nampak? Tidak ada di dalam istilah suami derhaka kepada isteri, atau anak atau ayah derhaka kepada anak. Yang ada istilah anak derhaka kepada ayah, dan ayah derhaka kepada Allah. Itu ada. Nampak? Gitu juga isteri. Isteri ni wajib taat kepada suami semua perintah, melainkan perintah yang haram dan yang dia tidak mampu, walaupun perintah itu tidak haram. Isteri yang sakit, suami suruh berdiri, tak mampu. Berdiri ni haram tak pada syarak? Tak haram tak? Ni jadi tak wajib juga taat kerana dia tidak mampu. Jadi apa jua perintah wajib kena taat lah. Sebab tu kita kena fikir 20 kali sebelum bersetuju menjadi isteri. Sebab Nabi kata, kalau kita derhaka, maka jadilah amalan kita itu tidak diterima. Dan pula kena contoh yang mudah, keluar rumah. Keluar rumah, biasalah rapang ni kalau laki dia dakwi tu baik. Jadi biasa tak ada hal. Mak ayah dia dakwi agama dia. Tok nenek dia bapak jahil dah. Tok nyang dia rasa ego KFC itu tok nyang dia. Nampak tak? Tak soal lagi ke?
Nabi kata ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha, mana-mana isteri yang keluar daripada rumah suami dia, nampak, bi ghairi iznihi, tanpa izin suami, la'anatha malaikatu hatta tarji'a, atau kama qala, melaknatlah oleh malaikat akan perempuan yang keluar itu sampai dia balik semula ke rumah. Melaknat ni maknanya dosa besar. Nah, laknat mana dosa besar. Dalam kitab Az-Zawaji atas sekali Imam Ibn Hajar pesan, jikalau hadis atau ayat Quran yang datangkan dengan hukum laknat, maka jelas amalan ataupun dosa tersebut adalah dosa besar. Tapi dah sebut dosa besar kena laknat, apa yang takut? Tidak takut. Tak ada hal lagi dia. Nak buat guna lagi lah. Kalau kita tebang-tebang kok jadi cerai berat. Lok gitu lah. Nak sepak terajang, dia besar dari kita. Nah, masa nikah itu memang sama kecil. Nah, jadi siang kok ke dia. Lepas tu kadang-kadang dengan sebab berkahwin perempuan itu masuk neraka. Nabi kata italatu lailata usriya bi, aku telah melihat pada malam aku mi'raj ke langit hari itu. Fara'aitu fin nari, aku lihat dalam neraka. Izan aksaru ahliha an-nisa, tiba-tiba ramai hak duduk dalam neraka, repuang punya umat aku. Maka sa'al tu Jibril, aku tanya Jibril, ya Jibril, kaifa zalik, kenapa terjadi seperti ini? Qala Jibril kata, wa zalika liqillati ta'atihinna lillah wa rasulihi, ramai umatmu yang perempuan masuk dalam neraka sampai berbilion-bilion kerana tak ramai yang taat pada Allah dan Rasul. Wa qillati ta'atihinna li azwajihinna, yang kedua sebab tak ramai yang taat kepada suami. Nah, sebab sepatah perkataan kalau dia kata menyakitkan hati suami, maka dia dikira adalah perempuan yang jahat. Nah, sebut di dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi melihat seorang perempuan yang dicangkuk dengan besi panas kepada lidah. Nampak? Maka ditanya Jibril, apa salahnya? Dia dulu di dalam dunia dia menyakitkan hati suaminya dengan lidah dia. Nah, dengan lidah. Allah Rabbi dah. Dia tak ada hai lawang kita. Totan semua wadah kita. Start kereta bom. Kalau tak lihat awang tak menang kita. Nah, kita kata 400, dia 1400. Kita 500, dia 500. Nah, kita kata awak tak dengar tak dengar orang ngajar. Biar. Dia main gitu. Nah, dah kalau kita tebang boleh sakit je. Nah, baik kita lagi, start motor lagi. Tengok awet patah. Dah. Nampak? Dia jadi lawang sama. Jadi ingatlah, minta maaf pagi petang. Pagi sekali bini laki nak pergi kerja, nak pergi candak ni apa, pegang tangan, tiung tangan. Dah, hapus segala dosa sebilang-bilang jari di tangan. Faham? Kalau jari kita isteri ada 10, jari suami ada 10, 20 dosa gugur. Nah, balik sekarang pegang pula. Minta maaf dah. Nak 10 jari kita, isteri suami 9 pula. Bahari tergigi sebelah. Nampak tak ada. Nah, 19 dosa gugur. Gitulah 2 kali sehari. Nak minta maaf. Ni dah raya baru minta maaf. Raya tu pun tak kata mulut. Mesej, maaf dah. Mesej. Tu lagi kata telefon Mesej ke dakci. Yalah mak dak sedap atik nak telefon. Tak atik mesej. Maaf dah. Boleh tahan maaf? Ada kosong-kosong dah. Ada kosong-kosong mula. Bodoh apa. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.